Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada Encik Heri Rosmini dan rakan-rakan sekalian. Bersua lagi kita pada hari ini dalam forum yang mengkongsikan mengenai strategi menarik minat membaca murid sekolah rendah di era digital. Kita akan mendengar buah fikiran yang akan diutarakan oleh ahli panel kita pada hari ini. Marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli panel kita kerana kata orang tak kenal maka tak cinta. Panel pertama kita Saudara Kennedy Charlie Anak Nicholas. Apa khabar saudara? Terima kasih Dr. Usi. Puji Tuhan, saya sihat. Dan bagaimana pula dengan saudari Usi? Saya pun sihat saudara, terima kasih. Ahli panel kedua kita pula Saudari Telly Shen. Apa khabar saudari? Saya pun seperti saudara Kennedy, sehat walafiat. Bersyukur kita kepada Tuhan kerana semua sehat walafiat. Baiklah, sebelum mendengarkan pendapat ahli panel kita berkenaan dengan tajuk forum kita pada hari ini, saya ingin berkongsi latar belakang panel jemputan kita pada hari ini. Saudari panel pertama, Kennedy Charlie merupakan bekas timbalan pengerusi Majlis Kanak-kanak Peringkat di Negeri Sarawak dan saudara Telly Shen yang merupakan bekas Ketua Kebajikan Pengawas SMK Sungai Maung. Seterusnya, saya memberikan ruang ini kepada saudara Kennedy bagi mengutarakan pandangan beliau mengenai tajuk kita pada hari ini. Terima kasih Dr. Usi. Saya ingin mengajak semua yang hadir pada hari ini memberikan perhatian sepenuhnya dengan apa yang akan saya sampaikan. Pada era globalisasi ini, kanak-kanak sudah mulai didedahkan kepada penggunaan teknologi sejak kecil lagi. Kita semua dapat melihat bahawa mereka selalu memegang telefon bimbit di mana-mana sahaja mereka berada. Hal ini menyebabkan minat membaca dalam diri mereka sukar untuk disemai dan perlu dipupuk sejak mereka berada di bangku sekolah lagi. Persoalannya, apakah strategi yang boleh digunakan untuk meningkatkan minat membaca murid sekolah rendah dalam era digital? Berbalik kepada soalan yang telah diajukan oleh saudara Kennedy, saudari Telly Shen, tentang strategi yang telah digunakan untuk meningkatkan minat membaca murid dalam kalangan murid sekolah rendah dalam era digital ini. Pada pendapat saya, amalan membaca 15 minit sebelum mata pelajaran bermula merupakan salah satu langkah untuk minat membaca dalam kalangan remaja sekolah rendah. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti ini dapat meningkatkan kemampuan pelajar supaya mereka lebih bersedia untuk belajar di dalam kelas. Bahan bacaan yang menarik seperti buku majalah, buku cerita, bahan ilmiah dan bahan rujukan membolehkan mereka lebih berfokus dan mudah menerima ilmu pengetahuan yang baru. Bagi murid yang membaca secara menyaring, mereka memberi peluang untuk berlatih seputar minat informasi, manakala murid yang membaca dalam hati dapat meningkatkan kefahaman bahan bacaan. Kedua-dua cara ini saling melengkapi dalam pembinaan kemahiran literasi yang utuh di dalam kelas sekolah. Dengan menjadikan amalan membaca ini sebagai suatu kebiasaan dalam kalangan pelajar sekolah rendah, murid lebih cenderung untuk mengamalkan amalan membaca dalam kelas. Maaf sekali, izinkan saya untuk mencelah bagi mengutarakan idea saya. Kita kini hidup dalam dunia yang serba moden. Mengapa kita tidak menggunakan kaedah gamifikasi bacaan sahaja bagi menarik minat pelajar sekolah rendah membaca
dalam dunia yang moden ini. Menurut kajian bertajuk The Effect of Gamification on Primary Students, Reading Comprehension mendapati bahawa penggunaan gamifikasi dalam bilik darjah dapat meningkatkan kefahaman bacaan bahasa Melayu dengan ketara dalam kalangan 74 murid sekolah rendah luar bandar. Untuk makluman semua juga, gamifikasi bacaan merupakan suatu penerapan yang mengandungi elemen-elemen permainan yang sesuai dimainkan dalam kelas. Elemen-elemen seperti markah, tahap, halangan, dan penghargaan boleh digunakan supaya suasana belajar akan menjadi lebih dinamik, dapat kita wujudkan bagi menarik perhatian murid-murid. Gamifikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan penglibatan murid-murid semasa di dalam kelas dengan cara membuat aktiviti yang pada awalnya dianggap membosankan atau yang susah menjadi lebih menarik dan senang. Terdapat beberapa kelebihan menggunakan kaedah gamifikasi bacaan ini. Antaranya, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif, kerana gamifikasi ini memberi keseronokan dalam pembelajaran dan menggalakkan murid untuk berinteraksi secara aktif dalam kumpulan. Saya amat bersetuju atas pandangan kedua dengan panel kita pada hari ini. Lebih-lebih lagi dengan cara kami gamifikasi tadi. Pada ruang ini adakah kedua-dua ahli tadi yang mempunyai pandangan lain dalam isu ini? Saya buka soalan ini kepada kedua-dua ahli tadi kita untuk berkongsi ide mereka. Izinkan saya untuk mengutarakan ide saya dalam isu ini. Pada pandangan saya, cara yang paling ampuh untuk menarik minat membaca dalam kalangan pelajar sekolah rendah, terutamanya di era digital ini, adalah dengan menggunakan podcast cerita untuk kanak-kanak. Menurut laporan kajian daripada Edison Research dan Kids Podcast Listener Report yang menggunakan 3 sumber data, yaitu tinjauan dalam talian kebangsaan ibu bapa kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun, tinjauan dalam talian nasional terhadap pendengar podcast bulanan kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun yang ditakbir oleh ibu bapa mereka, dan temu bual di rumah dengan ibu bapa dan pendengar podcast bulanan anak mereka. Sebanyak 46% kanak-kanak dalam lingkungan umur ini pernah mendengar podcast. 29% mendengar podcast sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Kanak-kanak yang mendengar podcast ini menunjukkan tahap penglibatan yang lebih tinggi. Mereka kerap berkongsi apa yang mereka pelajari daripada podcast tersebut. Dan banyak juga yang mendengarnya dengan ahli keluarga, bersama dengan ibu bapa dan abang dan kakak mereka. Dan kini di Malaysia pula, hampir semua pelajar sekolah rendah mempunyai gadget mereka tersendiri yang mengandungi beberapa aplikasi dalam buku audio seperti Spotify dan podcast yang hampir sama dengan aplikasi domestik Himalaya yang mengutamakan perkhidmatan mendengar buku kepada golongan masyarakat. Idea ini berfokuskan kepada bacaan audio yang disukai oleh golongan masyarakat, khususnya pelajar, kerana mereka boleh menyukai golongan masyarakat kerana ia boleh berfungsi sebagai satu langkah membaca yang lebih fleksibel, terutamanya kanak-kanak yang masih dalam fasa pembesaran.
penggunaan desa. Selain itu, pembinaan sudut bacaan di dalam kelas juga penting kerana dapat membentuk satu budaya membaca di dalam kelas sehingga minat membaca murid dapat ditingkatkan. Dengan adanya sudut bacaan, murid lebih terdorong untuk memanfaatkan masa lapang mereka dengan membaca bahan-bahan yang menarik. Ini dapat meningkatkan minat dan sikap positif terhadap aktiviti membaca. Suasana yang selesa dan kondusif juga memberikan peluang kepada mereka untuk membaca bahan bacaan bersama dalam keadaan yang tenang. Mereka dapat berinteraksi dan saling bersosial untuk berkongsi pendapat dan idea mereka antara satu sama lain. Ini menyebabkan amalan membaca tidak dianggap sebagai tugas yang membebankan, sebaliknya menjadi aktiviti yang menyebabkan dan menyenangkan penggunaan. Benar sekali seperti ini. Di samping itu, penggunaan komik interaktif digital juga merupakan satu langkah yang boleh dikatakan berkesan bagi mewujudkan budaya membaca dalam kalangan pelajar di sekolah rendah. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh National Literacy Trust dari United Kingdom pada tahun 2023, mereka mengeluarkan statistik tentang penggunaan komik dan novel grafik di kalangan kanak-kanak dan remaja yang berumur 8 hingga 18 tahun. Dapatan mereka sekitar 40.7% daripada golongan yang berumur 8 hingga 18 tahun ini gemar membaca komik atau novel sekurang-kurangnya sekali sebulan. Sebanyak 43.4% pula mengatakan bahawa mereka seronok membaca sewaktu mereka ada masa lapang. Jika kita kaji dan lihat, komik yang mengandungi pelbagai grafik yang menarik dan kreatif ini akan menarik minat pelajar untuk membaca komik tersebut. Komik ini juga mengandungi pelbagai latar belakang suara dan animasi yang menarik dan berbeza di setiap halaman buku. Dengan adanya komik digital ini, pelajar sekolah rendah boleh menjadikan ia sebagai satu media untuk mereka belajar, dan mereka boleh menjadi lebih tertarik untuk menggunakan komik ini dan mempelajari keunikan budaya yang ada secara maksimum. Apa pandangan sahabat dari Foundation? Saya juga bersetuju dengan idea ini. Selain tambahan juga, penggunaan teknologi dan aplikasi digital semasa belajar dapat menarik minat murid-murid. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan aplikasi seperti Canva dan YouTube semasa belajar di dalam kelas dapat memberikan peluang untuk murid mendapat pengetahuan dengan orientasi yang meningkatkan dan murid juga boleh menggunakan pembelajaran interaktif seperti grafik, puisi dalam pembelajaran. Menurut SATA 2015, elektronik menjadi media pembelajaran yang populer sehingga pemerintah mendukung
perlu penggunaan elektronik itu dalam kegiatan pembelajaran. Elektronik buku ini bukan sahaja dapat meningkatkan otak seperti belajar dengan pelbagai sumber buku yang berbeza, bahkan dapat membantu murid-murid dalam pelajaran di luar. Lunas sungguh atas cadangan yang diutarakan oleh kedua-dua ahli dan kita pada ini. Nampaknya kedua-dua ahli dan kita sangat aktif dalam mengutarakan ide mereka berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Saya rasa masih ada yang ingin disampaikan oleh kedua-dua ahli dan kita pada hari ini. Oleh itu, saya meminta ruang ini kepada kedua-dua ahli kita untuk berkongsi ruang pikiran. Ada confusion? Seterusnya, pihak setelah juga hendak menggunakan persekitaran yang kaya dengan teks bagi membentuk budaya membaca. Persekitaran sebelum ini boleh menarik minat untuk bergerak dengan bacaan serta memberi semangat kepada murid-murid untuk membaca secara secara. Sebagai contoh, kanak-kanak boleh membuat poster, penulisan fiktif atau pantun dan menampilkan hasil kerja yang disiapkan oleh mereka pada papan notis sekolah. Tetapi aktiviti ini murid bukan sahaja bangga terhadap hasil kerja mereka, malahan dapat membentuk semangat untuk terus membaca dan menulis. Dengan pendedahan kepada pelbagai jenis teks, mereka dapat memahami teks dengan lebih mudah, meningkatkan kosakata dan kata-kata baru, berkemampuan untuk mengenal pasti ada-ada daripada serta kata yang terjadi di dalam teks secara tidak langsung. Angka ini akan membentuk budaya generasi dan melahirkan murid yang bercerdik. Saya setuju atas cadangan dan saudara television. Apa pula pandangan pendapat? Apa pula pandangan saudara Kennedy? Terima kasih. Saya juga bersetuju dengan idea yang dilontarkan oleh saudari Tati. Selain daripada itu, saya ingin menambah sedikit berkaitan juga penggunaan buku pop-up yang juga wajar digunakan bagi menarik minat pelajar bagi membudayakan aktiviti membaca ini. Hal ini kerana media pop-up book ini sesuai digunakan untuk murid-murid kerana ia dapat menarik minat dan membantu mereka dalam perkembangan berkomunikasi, khususnya dalam aspek membaca. Penggunaan media pop-up book ini juga mempunyai banyak kelebihan kerana media ini boleh digunakan sebagai alat pembelajaran yang sesuai yang digunakan oleh pelbagai golongan masyarakat dari pelbagai peringkat umur dan berbagai latar belakang. Pendek kata, media ini wujud dalam bentuk 3D ataupun 3 dimensi yang boleh membuat pembacaan dan pembaca menjadi lebih tertarik. Penggunaan buku pop-up ini juga dapat membantu pelajar untuk menerokai sesebuah subjek yang diajarkan dengan lebih mendalam kerana mereka dapat melihat sendiri figura-figura yang diajarkan. Hal ini akan menyebabkan mereka memahami apa yang diajarkan dengan lebih mudah. Sangat hebat cara saudara tadi. Saudari Tanisha, adakah anda yang menambahkan
kasih atas kedua-dua ahli pendengar atas buah pikiran yang telah dilontarkan sebentar tadi. Berdasarkan buah pikiran yang telah dikongsikan tadi, saya yakin bahwa kita dapat melihat apakah strategi yang boleh kita ambil untuk menarik minat murid membaca di era digital ini. Sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, saya mohon saudari Talisha dan saudara Charlie dan Nicholas untuk membuat kesimpulan keseluruhan berkenaan dengan tajuk kita ini. Kesimpulannya, menarik minat membaca menulis sekolah rendah di era digital harus ditingkatkan. Semua pihak harus bergabung untuk mendukung minat pendapat dan minat dalam mempunyai ilmu pengetahuan dan pengalaman. Mereka tidak dianggap oleh orang lain sebagai kata di bawah. Saya bersetuju dengan kesimpulan yang dikeluarkan saudari Tanisha tadi. Bagi saya, kesimpulannya semua pihak harus berganding bahu dalam menarik minat membaca dalam kalangan murid, terutamanya murid sekolah rendah di era digital ini, agar kita dapat melahirkan pelajar sekolah rendah yang berpengetahuan tinggi, dan yang akan dapat kita lahirkan adalah insan-insan yang akan berjaya pada masa hadapan. Karena kita semua sedia maklum bahwa pelajar ini merupakan generasi muda ini merupakan masa hadapan bagi negara. Terima kasih atas kedua-dua cadangan yang telah diutarakan pada hari ini. Dengan itu, saya menangguhkan sesi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.